@japan Sabah. Seperti biasa jam 3 petang setiap hari Rabu kami akan bersiaran langsung bersama dengan DJ daripada kagitan Jabatan Penerangan Sabah untuk berkongsi dengan anda apa sahaja program, aktiviti, inisiatif terkini kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri yang dapat kami kongsikan kepada anda hanya di Jabatan Penerangan Sabah. Hai semua, kasih hai dulu sebelum kita kongsikan. Hari ini pelbagai sebenarnya program yang kita akan kongsikan kepada anda di seluruh rakyat-rakyat di Sabah dan juga pengikut-pengikut yang mengikuti kami di laman sosial Jabatan Penerangan Sabah. Tetapi Sandi, sebelum kita memulakan kita punya siaran langsung pada hari ini, saya minta mungkin bolehlah kita bertafakur sekejap untuk memperingat dan kita ucapkan takziah kepada keluarga yang bekas yang dipertuan negeri Sarawak dan juga bekas Ketua Menteri Sarawak Tun Taib Mahmud yang meninggal dunia pagi tadi jam 4 pagi. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah SWT dan beliau ditempatkan di antara orang-orang yang beriman. Sedihlah juga kan sebab saya sebagai rakyat Sarawak. Betul? Ya, saya sebagai rakyat Sarawak saya sedih juga dengan kehilangan kami punya bekas pemimpin, ketua menteri, bekas ketua menteri dan juga bekas tuan yang utama yang dipertua negeri Sarawak, sebab beliau ini sudah lama berkhidmat di Sarawak dan lama juga 33 tahun sebagai pemimpin juga. Jadi kesan dia begitu besar lah kepada rakyat di Sarawak, sebab dia ni macam Allahyarham ni digelar Bapak Pembenaran Sarawak lah. Kalau kau tahu kan macam kita di Malaysia ada Bapak Pembenaran, ada Bapak Kemerdekaan kan. Macam di Sarawak Tun Taib ni dia macam Bapak Pembenaran, dialah yang kasih bangunkan jalan raya Sarawak, bangunkan sekolah dulu di pedalaman sampailah sekarang ini. Jadi di peringkat federal juga Tun Taib dia juga pernah berkhidmat sebagai menteri di Persekutuan sebelum dia berhijrah kembali ke Sarawak. Tapi apapun, hari ini kita tetap juga meneruskan kita punya program dan berkongsikan apa-apa saja program yang berlaku dan berlangsung di Sabah. Jadi Sandi, apa yang pertama kali yang mau kita kongsikan hari yang ini? pertama kali kita mau kongsikan ialah Rumah Mesra Sabah Maju Jaya. Rumah Mesra Sabah Maju Jaya ini adalah telah dilancarkan pada 28 September. Sejajar dengan inisiatif kerajaan lah melalui Hala 7 Sabah Maju Jaya yang untuk membantu rakyat dan juga memastikan mereka mempunyai akses kepada perumahan mampu milik. Syarat-syarat untuk permohonan rumah ini, dia mesti berada dalam senarai IKASI yang paling penting. Lepas tu rosak akibat bencana alam atau kurang upaya dan masih belum memiliki rumah. Tapi yang paling penting di sini adalah mendaftar sebagai penerima IKASI. Dan selain itu hadirkan diri ke pejabat pembangunan negeri ataupun pejabat daerah lah kalau mau tahu lebih lanjut mengenai permohonan ini. Ini salah satu lah mungkin orang Sabah tidak tahu kan ataupun tertanya-tanya, sebenarnya kita ada bantuan Rumah Sabah Maju Jaya. Jadi Rumah Sabah Maju Jaya ini berbeza lah kan daripada bantuan Rumah Mesra Rakyat begitu. Sebab itu federal punya kan? Ya, betul-betul. Ya. Yang ini state punya. Yang ini state punya. Dia mula dari tahun berapa tu permohonan dia? Tahun 2000 tadi kau cakap? Dari last year. Dari last year lah dorang. Saya baca-baca banyak juga sekarang ni projek-projek rumah Maju Jaya ni, Sabah Maju Jaya SMJ ni sebenarnya banyak juga yang telah siap dan saya nampak smart jugalah rumah dia. Dia ada macam 3 bilik kan tak silap. Lepas tu rumah dia sama saja desain dia, tetapi semua peruntukan tu semua disediakan oleh kerajaan negeri Sabah kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun miskin yang tersenarai dalam senarai IKASI. Ya, betul. Jadi permohonan boleh dibuatlah kan? Ya, boleh. Kalau anda tahu pergi di pejabat daerah boleh tanya sana macam mana kamu boleh mohon tu bantuan. Sebab ada syarat dia sendiri. Sekarang ini masih lagi dibuka dan masih lagi diteruskan untuk membantu lebih ramai rakyat Sabah yang memerlukan bantuan untuk membina kediaman rumah lah. Betul. Seterusnya adalah yang kedua saya kongsikan juga lah. Yang kedua adalah inisiatif untuk bantuan awal persekolahan yang berjumlah RM150. Ini bantuan daripada Persekutuan lah. Dulu tidak silap saya bantuan BAP ini 100. Jadi selepas beberapa tahun sebelum ini diorang kasih naik, Persekutuan kasih naik berjumlah RM150. Jadi ramai antara ibu bapa yang bertanya macam mana mau kasih mohon ni bantuan. Jangan risau, bantuan ini secara automatik dia akan disalurkan kepada semua pelajar sekolah menengah dan rendah di Sabah. Sudah digerakkan dan akan disalurkan melalui badan-badan pendidikan sekolah masing-masing dan juga daerah-daerah lah PPD. Di situ akan membantu untuk menyalurkan bantuan ini kepada
anak-anak kita di sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Lebih 1,000 sekolah menengah dan sekolah rendah di seluruh negeri Sabah. Peruntukan sudah disalurkan secara berperingkat. Anak-anak anda akan menerima sejumlah RM150 untuk bantuan awal persekolahan. Sebab kan, walaupun jumlah dia RM150, ada yang rasa kecil, tetapi sebenarnya untuk masyarakat yang kurang mampu, sebenarnya jumlah RM150 ini sangat bermakna buat mereka. Sangat membantu. Iya, sangat membantu. Banyak boleh beli sebenarnya. Sangat membantu. Sebab kan kalau bercerita pasal bantuan ni, kalau kita imbas kembalikan kita dulu, sekolah rendah kan ada bantuan, tapi mungkin tidak sebanyak yang inilah. Macam adik-beradik, contoh ada 9 orang, 7 orang, 6 orang yang satu sekolah kan, ada yang ibu tunggal. Jadi bantuan ini sangat membantu. Ya, betul, bukan sangat membantu. Sebab kadang-kadang orang bilang mau beli baju pun 2 tahun satu Berpikir kali, dulu, kan? ya setahun satu kali. Kadang-kadang tidak pun beli, jahit balik Ya, kan. jahit balik, kasut pun pakai kasut balik. pun pakai balik. Kalau muat lagi untuk adik dia Adik pakai. dia pakai. Jadi ini bantuan-bantuan yang 150 ini dan bantuan lain ini yang akan membantu untuk memudahkan menggunakan beban keluarga di rumah. Ya. Betul. Saya sokong. Jadi anak kau dapat? Belum. Anak saya besar. belum besar lagi, masih lagi masih mengenge-enge. Oke, itu antara bantuan-bantuan lah yang diberikan kepada rakyat di Malaysia, terutama di Sabah. Dan seterusnya kita kongsikan mengenai program di Sabah, yaitu Festival Kebudayaan Rumpun Bajau Sama. Wah, menariknya tuh. Bila? Yaitu pada 24 sehingga 28 Februari, 24 hari bulan hari berapa tuh? 24 hari Jumat ke berapa? Hari Sabtu. Hari Sabtu, belum hari Sabtu. Satu macam almost 1 week juga nih kan? Iya, dia start 24 sampai 20. Sampai 28 hari bulan, Rabu minggu depan. Sebenarnya yang 24 itu tidak silap saya hanya pendaftaran saja. Dan juga ada pertandingan bertitik, saringan. Saringan. Jadi dorang start awal dan kau share lagi apa lagi program-program Dan dia? seterusnya ada lagi pertandingan bintang Soromas, yaitu bintang Soromas ini adalah bintang nyanyian. Bintang orang bilang bertanding menyanyi lah batu kan. And then ada juga pada 26 Februari itu pula ada jualan dan pameran kraft tangan juga dan juga sukan rakyat dan ada bengkel muzik tradisi Bajau Sama. Isa pun belum pernah pergi. Saya sudah. Iya. Bengkel muzik tradisi Bajau Sama sudah. Ini adalah pergi bengkel. Adalah pergi bengkel. Tapi saya sudah pergi pusat kebudayaan Bajau Sama Sabah. Nanti saya cerita apa di sana. Kau kasih share dulu apa yang ada. Aktiviti. Lepas itu ada pertandingan Ratu Serimpak Seringan. Lepas itu pada 27 Februari pula ada jualan dan pameran macam biasa juga dan ada bengkel tarian tradisi Bajau Sama, sukan rakyat dan pertandingan akhir bertitik. Dan 28 hari bulan itu adalah majlis perasmian lah untuk festival ini. Dan juga ada persembahan kebudayaan dan artis jemputan dan pertandingan Ratu Serimpak yang akhir. Bah, boleh ceritakan ya, itu tadi untuk pengalaman yang ke rumah sana. Ya, sangat menarik. Sebenarnya 2 kali sudah saya pergi itu Pusat Persatuan Rumpun Bajau Sama Sabah yang terletak di Kampung Lok Batik Tuaran. Di sana kalau dari KK ini dalam 40 menit lah saya rasa driving. Dia agak jauh, lagi-lagi kalau kita dari KK lah. Jadi uruskan perjalanan Anda kalau Anda mau pergi untuk program. Tapi untuk teman-teman semua, Festival Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah 2024 akan berlangsung pada 24 sehingga 28 Februari 2024 ini sepanjang hari bermula 9 pagi sehinggalah malam, kecuali untuk pertandingan bertitik pada hari tersebut 27 hari bulan hanya akan sampai sehingga jam 5.30 petang. Tetapi untuk jadual lengkap perjalanan aktiviti yang akan berlangsung sepanjang Festival Kebudayaan Rumpun Bajau Sama boleh didapatkan di Facebook Kebudayaan Rumpun Bajau Sama, Persatuan Rumpun Bajau Sama, ataupun di Facebook Jabatan Penerangan Sabah. Kami ada kongsikan promosi, jadual dan juga countdown Festival Kebudayaan Rumpun Bajau Sama. Tadi saya mau cerita pasal pusat tu, Bah. Cerita dulu. Ya, Pusat Rumpun Bajau Sama ni, Kebudayaan Rumpun Bajau Sama yang terletak di Kampung Lok Batik Tuaran ini. Di dalam sana bukan saja ada dewan. Kalau kamu lalu di depan kan ada banner, ada gambar kita punya Kedua Menteri. Di dalam dewan itu, selain dewan saja, dia ada satu galeri replika kebudayaan, tradisi, warisan dan adat Bajau Sama. Wow. Dia macam museum. Macam museum lah. Yes, dia macam museum, barang-barang yang antik yang dulu dan sampai sekarang digunakan oleh kaum ataupun etnik Bajau Sama masih ada di sana. Yang untuk kupas pinang, untuk dia main muzik, peralatan masak-masak, dapur,
replika makanan tradisional Bajau pun ada di galeri Bajau Samah di Pusat Kebudayaan Bajau Samah itu. Kemasukan adalah percuma. Nanti sepanjang festival ini masuk saja, tidak bayar dan difahamkan ada juga gerai-gerai makanan lah sepanjang program nanti. Apa yang menarik juga satu, macam di Sarawak ada kampung budaya kan, ada rumah-rumah. Di sana pun ada rumah replika rumah Bajau. Rumah nelayan dan juga rumah petani. Nah, ada yang komen, tengok. Apa dia cakap? Mau datanglah macam best. Hadir dia bilang Pusat Persatuan Kebudayaan Bajau Samah pun ada. Ya, hadir. Terima kasih. Yang ada orang di hari ini. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami untuk pesan langsung. Seperti biasa. Ya, kita sambung lagi. Sambung lagi. Rumah Bajau ni yang saya pergi, rumah dia sangat tradisional, dibuat dari binaan buluh dan juga perhiasan dia ada. Dia letak duang. Ramai orang Sabah tidak tahu. Mungkin orang Sabah tidak tahu lah. Ada yang ada yang tahu, ada sedikit, yang tidak lah. Ada yang tidak. Duang tu sebenarnya bekas macam yang berwarna-warni itu. Itu nama dia Duang. Tahun lalu festival tu digelar Festival Duang. Sekarang ini dijenamakan semula supaya lebih meluas penyampaian dia, usaha dia untuk mengembangkan kebudayaan Bajau Samah, dinamakan Festival Kebudayaan Rumpun Bajau Samah. Sebab apa yang seperti Sandy kongsikan tadi, pelbagai aktiviti selain daripada pameran-pameran, dia ada pertandingan petitik, pertandingan Ratu Serimpak dan juga pertandingan Soromas, nyanyian lagu Bajau Samah dan juga sukan rakyat yang bertemakan Bajau Samah. Jadi festival selama 4 hari ini kamu akan dapat belajar dan juga mengangkat budaya Bajau Samah supaya lebih ramai masyarakat di Sabah dan juga masyarakat dunia dapat tahu dan kenal apa itu Bajau Samah. Semalam dorang semualah kan. Semualah nanti saya mau cerita panjang juga, banyak lagi di sana juga ada kerbau. Kalau mau cerita pasti mau datang sana sendiri. Ya, kalau mau merasai pengalaman itu, kamu pergi sana saja. Jangan risau, tidak silap saya ada Grab juga boleh gunakan. Ya. Di sana ada parking, jangan juga risau. Sekarang ini musim cuti sekolah, ngamlah itu. Bawa kamu punya anak keluarga datang sana untuk tengok, jalan-jalan kan apa semua. Jangan risau kalau lapar, ada gerai-gerai, ada juga kantin di sana. Dan yang semalam saya baru saja interview Datuk Chaplin Hakim, ini pengurusi Persatuan Rumpun Bajau Samah. Dia bilang one of the reason why they do this program atau festival ini adalah untuk memastikan para belia rakyat-rakyat di Sabah bukan saja daripada rumpun etnik Bajau, tetapi semua belia di Sabah tahu bagaimana untuk melestarikan dan juga mewarisi kepentingan untuk kita memahami kebudayaan tradisional dan juga adat Bajau Samah. Banyaklah saya mau cerita. Kan banyak. Kalau mau cakap di sini tidak habis. Tapi menarik ini Bajau Samah yang saya suka kan nyanyian tarian lagu muzik warna-warni. Kan? Macam tu hari yang pesta perahu tu bukan Bajau juga ke tu? Yang itu saya kurang pasti sangat pesta perahu tu. Iya, tapi itulah tu. Tapi itu nanti kamu nampaklah di sana kan. Jadi sesama kita pergi, kami akan berada di sana dari pagi sampai malam dengan membuat siaran langsung juga di TikTok Jabatan Perdagangan Sabah. Daripada 25 hari bulan sehinggalah 28 hari bulan Februari 2024. Sampai malam kan? Ya, sampai malam. Okey. Salasi ya begitu. Ada pertanyaan menyanyi tu? Yes, ada jangan Soromas. Okey, itu antara perkongsian kami mengenai itu lepak-lepak Bajau Laut dia bilang. Min cakap Bajau sikit pandai kah? Siapa? Tidak pandai, jangan. Saya orang Sarawak saya tidak pandai cakap Bajau. Saya tidak pandai cakap Bajau juga. Tapi nanti kita nak pandai, tapi nanti ada bengkel bahasa Bajau. Nah, pergi kamu orang. Nanti kami belajar bahasa Bajau, kami live nih bahasa Bajau 1 jam. Okey. Jangan risau. Parking sering jalan, jangan jadi berhenti kalau parking dan bakal traffic jam. Ya, betul tu. Hati-hati memandu lah batu maksudnya, kan? Itu lepak-lepak Bajau Laut. Ya. Sebab Bajau ni banyak. Selain daripada Bajau Samah, ada Bajau Laut dan banyak lagi pecahan Bajau dia. Di daerah-daerah. Tetapi inilah masanya untuk kita tahu apa itu Bajau Samah. Okey. Itu sedikit banyak perkongsian mengenai festival apa tadi tu? Kebudayaan Rumpun Bajau Samah Sabah 2024. Okey, seterusnya kita mungkin boleh kongsikan mengenai lagi program, iaitu dari tadi kita belajar pasal tradisi apa semua. Sekarang kita masuk ke makan-makan. Sabah dan makanan adalah tidak berpisah. Tidak berpisah. Tidak berpisah. Okey, yaitu Sabah International Food Expo. Ini last year pun ada nih.
So this year diorang buat lagi. Di sini dia ada 3 hari makan dan minum, 3 hari tester makan sampai kenyang-kenyang kau dia bilang. Tapi dia akan berlangsung pada 8 hingga 10 Mac dan lepas itu masuk percuma dari jam 10 sampai 8 malam. Macam last year juga nih. Oh, Lasya ada buat. Lasya ada juga, Kak. Saya ada pergi Lasya. Sudah start sekarang? Sekarang belum, dia akan bermula March. Next month. Apa lagi ada sana? Dia ada 300 booth dan juga 400 jenama di seluruh Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei, Thailand dan Turki. Sawadika. Ada sampel makanan percuma, demo masak-masak, pertandingan memasak, persembahan kebudayaan pun ada. Tarian singa dan eating pizza challenge pun ada. Ya, bikinlah. Saya diet sekarang nih. Kalau saya tidak diet, saya champion tuh akan pizza. Kan. Jadi jangan kamu orang lupa pergi bertandang di sana. Di mana mau tengok ni iklan? Iklan boleh tengok di page dorang di Sabah International Food Expo. Tapi kamu juga boleh tengok di media sosial Jabatan Penerangan juga. Ya, ada kami kongsikan di sana aktiviti Sabah International Food Expo ini sebab banyak program-program aktiviti berkaitan dengan makanan. Tapi kamu tahu kan SICC macam mana, jadi kamu tahu lah parking dari mana dan lokasi dari mana ada di kongsikan di laman sosial Jabatan Penerangan Sabah dan juga Sabah International Expo Food Expo dekat laman sosial Facebook dorang ada kami kongsikan. Jadi yang ini semua makanan di negara-negara Asia tu. Di Sabah mesti banyak kan makanan-makanan yang itu. Makanan tradisional apa Sabah kau tahu? Makanan tradisional boso, bambangan, linopot. Itu saja saya tahu linopot. Apa lagi? Apa? Yang panggang-panggang itu tiada saya itu rasa. Itu panggang tidak. Yang bakar-bakar berasap itu tiada. Hinaba ada. Pernah makan hinaba? Tidak pernah. Oke, nantilah rasa. Nantilah. Sebab kan saya kan kalau orang pergi Sabah, kalau orang yang bukan orang Sabah lah, kalau saya tanya apa je makanan tradisional Sabah kamu makan, tuari kamu melawat keke. Dia bilang kau tahu apa? Apa dia cakap? Apa dia jawab? Geprek. Ayam geprek. Kau tahu lalapan. Kau ingat tu makanan tradisional Sabah ke tu? Bukan sayangku. Sama macam mau keluar sampai ketawa tahu. Lucu ayam geprek. Iya, ada yang kasih tahu, saya tanya lah kawan saya, jadi apa kau makan makanan di Sabah? Saya expect jawaban dia macam linopot, boso, begitulah. Sekali ayam geprek. Sekali geprek. Itu bukan makanan tradisional kita. Tapi banyak. Dia bilang kan kenapa banyak? Memang banyak lah kan. Sebab orang suka makan. Jadi inilah masanya kita mempromosikan makanan tradisional di Sabah. Kan. Oke. Seterusnya. Dia bilang sinalau. Minuman ada, yang haus-haus ada. Tapi itu kadai lain. Oke, seterusnya. Mungkin Nuzul boleh kongsikan. Jangan sudah terhayal makanan. Saya teringat sudah pizza challenge. Kau bayangkan makan pizza. Oke, seterusnya boleh kongsikan mengenai padu. Oke, baiklah. Sementara ini sebelum menjelang 31 Mac 2024, orang awam masyarakat Malaysia masih lagi diberikan peluang untuk mengisi dan mengemaskini mendaftar di dalam sistem pangkalan data utama PADU. Masih lagi bercakap mengenai PADU sejak dah dilancarkan bulan-bulan yang lalu, kerana kerajaan ingin memastikan selepas daripada 31 Mac, program ini akan dianalisis supaya dapat melihat bagaimana kaedah penyampaian bantuan insentif dapat disegerakan kepada rakyat secara bersasar dan tepat. Untuk makluman anda semua, di Sabah, kaunter fizikal masih lagi beroperasi seperti biasa, selain pengisian secara dalam talian dibantu oleh Jabatan Perangkaan Malaysia Sabah ataupun DOZEM Sabah. Kaunter fizikal ini apa? Kaunter fizikal ini pihak DOZEM akan membuka kaunter mereka di kawasan-kawasan daerah-daerah tertentu dan di sana ada meja, ada kerusi dan ada juga kaki tangan DOZEM yang akan membantu anda untuk mengisi padu ini secara manual melalui telefon anda sendiri. Jadi, siapa-siapa yang ingin tahu di mana kaunter fizikal ini boleh layari laman sesawang Facebook DOZEM Sabah ataupun Jabatan Penerangan Sabah. Kami ada kongsikan di Facebook secara berperingkat. Kaunter ini dibuka bukan serentak semua di negeri Sabah ini, secara berperingkat sebab sudah start lama sudah sejak padu ini dilancarkan. DOZEM telah bergiat aktif memulakan
aktiviti membuka kaunter fizikal ini secara berperingkat di daerah-daerah tertentu. Ya. Sebelum ini kami pergi di Ranau, di Lahad Datuk, di Tawau. Tawau, dan sekarang ini saya ingin kongsikan beberapa sebab jadual dia banyak. Saya kongsikan yang ada di daerah Lahad Datuk. Siapa orang Lahad Datuk di sini? Say hi dulu. Kalau ada sebarang pertanyaan mengenai sistem padu ini, di mana kaunter dia ataupun apa saja soalan yang berkaitan yang kamu ingin tanya, boleh ajukan di ruangan komen TikTok ataupun di ruangan Facebook Jabatan Penerangan Sabah. Di Lahad Datuk bermula 19 hingga 23 Februari ini. 19 hari apa? Lewat sudah kan? 2 hari yang lalu. Hari Tapi masih lalu. berlangsung Tapi masih sampai berlangsung 23. sehingga 23 di 2 hari lagi akan berlangsung. Ya, Jabatan Perangkaan Pejabat Operasi Lahad Datuk. Sebab orang tanya Pejabat Operasi Lahad Datuk di mana? Di Pejabat Persekutuan. Wisma Persekutuan di sana. Lepas itu di Pedik Tungku di Lahad Datuk juga. Di 21 sampai 22 ada program Malam Felda Bersalawat. Di situ ada juga kaunter fizikal padu dibuka. Jangan saja berselawat, kamu bersepadu lah di sana kan. Wow. Itu. Gitu. Dan juga Kampung Opak Segama juga di Lahad Datuk, Mizamor House di Lahad Datuk dan juga Kampung Telisai di Lahad Datuk. Jadi banyak tari-tari mereka, berlainan tari, tetapi kami kongsikan di Facebook Jabatan Penerangan Sabah dan juga Facebook Dozem Sabah. Pastikan kamu rajin-rajin untuk klik sebab di Dozem Sabah diorang akan buat sudah siap-siap jadual di mana masa mereka akan berada dan membuka kaunter fizikal padu. Di sana kamu boleh tanya pelbagai soalan yang sering ataupun yang kamu baca yang terlimpas di fikiran kamu tanya dengan kaki tangan yang berada di lapangan sana. Jadi orang tanya selain di Lahad Datuk di mana juga? Ada juga di daerah lain, tetapi jadual dia sudah dimasukkan ataupun muat naik di laman sosial Facebook Dozem Sabah ataupun Jabatan Penerangan. Kadang-kadang kami akan juga share, bantu untuk meluaskan, membantu menyebarkan maklumat mengenai kaunter fizikal Dozem ataupun padu di seluruh Sabah. Ada soalan belanja satu lagu dulu, Bah. Hari admin sakit tekam. Hari ini kami tidak menyanyi kerana kami masih dalam fasa memulihkan kami punya tenaga untuk menyanyi ini. Jangan basuh. Dalam fasa-fasa kita pemulihan, jangan lupa untuk derma darah. Derma darah. Saya mau kongsikan kepada kita punya pengikut di sana itu yang sedang melihat kita sekarang. Oke, seterusnya adalah derma darah selamatkan nyawa yang akan berlangsung di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Nah, sebelum naik belon dekat saja. Sebelum naik belon, 4 jam dulu sebelum datang sana kan, baring-baring dulu, ambil. Dia akan berlangsung pada hari ini. Last sudah. Lepas itu seterusnya kejap ya. Mana? Ini sudah tadi di lapangan terbang kan. Seterusnya di mana itu? Oh, sama juga pula. Ada banyak sebenarnya tempat. Ya, ada banyak sebenarnya tempat-tempat lah. Yang paling penting kalau kamu orang nampak di tempat-tempat jom menderma darah, kita pergilah di sana kan. Untuk jadwal derma darah boleh tengok di Facebook Unit Transfusi Darah Hospital Queen Elizabeth HQA. Di sana orang akan post semua jadwal yang di mana lah lokasi mereka akan untuk kumpul-kumpul darah kamu. Di mana itu? Itu yang tadi sudah. Itu yang tadi sudah kan? Berlalu sudah. Okey, sekarang hari pengangkap Persekutuan Pengangkap Malaysia Cawangan Sabah menjemput anda untuk memeriahkan sambutan Hari Pengasas Pengangkap Sedunia Peringkat Negeri Sabah 2024 berlangsung pada 24 sehingga 25 Februari 2024 di Rumah BP Kota Kinabalu, Sabah. Aktiviti yang ada antaranya expo tayangan video, pameran pengangkap diraja, karaoke, gerai jualan pameran agensi luar yang akan diresmikan oleh YB Datuk Insinyur Shah Helmi bin Yahya. Dia akan datang sama YB kita lah. Pengangkap dulu? Bukan. Saya dulu polis. Oh, polis. Saya dulu. Saya dulu pengangkap rupanya tahu. Tapi saya tidak pernah mengikuti. Tapi yang saya suka masa camp-camp yang melibatkan semua unit beruniform dia bilang yang membuat kemah, Bah. Ya, best. Ya, kan ada pertandingan membuat kemah kan daripada pukul tu kan. Saya dulu saya ingat saya angkat bata kena denda. Saya dulu waktu perkemahan peringkat negeri kan semua unit beruniform dikasih kumpulkan. Kau tahu? Cikgu syarat dia bilang gunakan kayu yang sedia ada. Jadi
jadi kami macam buatlah kan, kami buat kemah gunakan kayu yang sedia ada. Tapi kami tidak baca habis tuh syarat. Rupanya tidak boleh putung pokok. Astaga. Kau tahu kami buat di Jadi- hutan, habis pokok tu kami putung. lepas tu kami kena marah. Nggak baca syarat. Ya, tidak baca tuh syarat. Rupanya kau guna ranting-ranting yang ada. Rupanya ranting-ranting Iya. bukan pokok. Dilarang. Oke. Dilarang potong pokok. Oke. Dilarang potong pokok. astaga. Begitu. Astagfirullahaladzim. Oke, ingat jangan potong pokok. Oke, seterusnya mungkin kita mau Maklumat notis lah. ya maklumat notis. Kejap mungkin boleh kongsikan mengenai maklumat notis tuh. Tengok resit. Siapa sih lucu pasal pengangkap nih? Iya, Pak. Pasal potong pokok tuh kan. Bikin ketawa, Pak. Aduh. Aduh. Oke, pasal maklumat notis nih kita mau kongsikan kepada kita punya pengikut lah kan. Kalau kamu pergi pergi mall-mall atau pergi mana-mana atau makan ke apa kan? Sudah boleh sudah kita masih teringat pasal pengangkap tadi? Boleh. Lucu Bang, betul-betul ceritanya bikin ketawa. Astaga. Kalau tidak dikasih hal itu sama Mungkin kita boleh tarik nafas Allah. dulu. Terlampau lucu bah cerita kau itu kan. Aduh. Ya, sambung tadi. Boleh sudah tarik nafas. Sambung sudah. Sambung. Minta maaf lah, betul-betul lucu tuh cerita. Betul-betul lucu, betul-betul cerita. Oke, mau sambung pun susah. Allahu Akbar. Sekejap. Saya mau kongsikan lagi. Yes. Oh my God. Kongsikan. Tidak lucu, tapi kamu yang lucu. Oke, kongsikan. Ada sakit perut saya ketawa. Sampai menangis ya. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh lah mengimbau kenangan lalu, tahu? Oke. Tidak boleh mengimbau kenangan lalu, Min. Allahu Akbar. Tidak boleh mengimbau kenangan lalu. Boleh ketawa Oke, kita. yang ini. Oke, stop. Stop. Yang ini sudah biasa kami akan Ya. kongsikan nasihat-nasihat. Yang ini nasihat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Jangan lupa semak resit Anda. Ya, betul-betul. Kenapa? Yang pertama sebagai rekod perbelanjaan. Yang kedua untuk mengesan perubahan harga jika harga yang dibayar tidak sama dengan harga jualan yang dipamerkan. Ya. Yang ketiga sebagai bukti untuk menuntut hak ganti rugi, waranti dari penjual atau melalui Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TPM. Ya. Ya. Yang paling penting Yang paling penting. Yang paling penting kalau semak resit tuh, kalau ada apa-apa kan, pasal berkenaan dengan orang cakap pasal resit nih, kita boleh buatkan saluran pertanyaan ataupun aduan lah melalui KPDN HP ni ya. Kita boleh pergi di page dorang ataupun di Jabatan Penerangan. Di sana ada detail-detail cara-cara untuk salurkan pertanyaan dan juga aduan. Ada nomor WhatsApp sudah tahu. Senang saja kita cuk. Sebab kan kalau resit ini, saya pernah berbelanja. Saya pernah berbelanja di satu kedai, dan kami makan tiga orang. Lepas tu dia bilang berapa resit saya, berapa harga makanan kan? Lepas dia bilang RM40.60. Tiga nasi saja dengan lauk, RM40.60. Jadi saya tanya, mahal betul? Dia bilang, betul lah tiga. Lepas tu saya minta resit. Lepas tu baru dia kasih saya resit. Bila dia kasih saya resit sebenarnya RM30. Rupanya kami makan RM10 saja. Tipu sudah. Ya kau bayangkan air pun percuma bah. Yang air yang disiring tu kan, yang diletak di meja luar tu. Ambil-ambil je sebenarnya Ambil-ambil kan. je percuma kan. Tetapi lepas itu RM40 macam tak logik lah kan. Yalah, Tapi tak logik. itulah pentingnya kita minta resit. Kita mesti tahu kita punya hak-hak Betul. pengguna. Oke, seterusnya mungkin kita boleh kongsikan mengenai permohonan pendaftaran online surat kelahiran. Nah, sekarang mudah saja. Boleh sudah kita buat permohonan pendaftaran kelahiran secara dalam talian. Tapi untuk info lebih lanjut juga,
boleh layari Jabatan Pendaftaran Negeri Sabah. Di sana dorang kongsikanlah cara-cara untuk mendaftar secara online nih kelahiran. Mungkin Nuzul boleh kongsikan mengenai notis makluman penutupan parking? Oh, di mana? Ya, nih. Di mana? Saya pula yang tak tahu. Yang ini. Okey, yes. Untuk sambutan tahun baru Cina yang Cap Gome. Semalam saya pergi pasar. Lepas itu saya nampak polis dia sudah pasang tu laluan lintasan polis tu kan yang tali kuning tu di dekat. Kita pergi melimpas. Iya, limpas tu. Tu kuning-kuning. Ya, di bandaran kan. Oh, karena tutup lah sudah. Ya, karena tutup sudah. Sekarang saya rasa sudah tutup tu laluan. Jadi, kenapa dia pergi bawa saya rumah mesra Sabah ni? Notis makluman. Ya itulah itu. Okey, notis makluman penutupan sementara jalan dan tempat letak kereta di Lintas Square sempena sambutan Tahun Baru Cina tahun 2024 pada 1 Mac 2024. Okey, dengan sini rakyat Sabah jalan akan ditutup. Di BKK akan melaksanakan penutupan sementara jalan masuk ke Lintas Square dan tempat letak kereta di Lintas Square untuk memberi laluan kepada pelaksanaan sambutan Tahun Baru Cina 2024 anjuran unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM Luyang yang akan diadakan pada 1 Mac 2024 Jumaat di Lintas Square Kota Kinabalu. Sebelum itu lokasi tersebut akan ditutup bermula jam 1 pagi sehingga 10.30 malam pada 1 Mac 2024. DPKK menasihatkan orang ramai dan para pengguna jalan raya untuk mematuhi arahan anggota-anggota penguatkuasa yang bertugas dan sentiasa berhati-hati serta menggunakan jalan alternatif dan tempat letak kereta berdekatan yang lain sepanjang tempoh penutupan sementara ini bagi memastikan keselamatan dan kelancaran trafik anda. Baiklah, setiap kali ada program, terutama program besar seperti ini, kenapa? Teruskan. Sambutan Tahun Baru Cina. Seperti ini, pastikan anda melihat laman sosial Facebook DBKK kerana mungkin ada maklumat-maklumat yang perlu masyarakat tahu, penutupan jalan dan sebagainya. Ini akan membantu pergerakan anda dan melancarkan urusan orang lain, terutama untuk masyarakat sekitar. Baiklah, jika kamu berpandangan Min, nanti mula lagi ketawa. Betul. Teringat betul tadi ke cerita tu. Tapi kita lupakan saja potong-potong pokok tu, okey? Okey, seterusnya kita akan kongsikan mengenai scam berita palsu. Dakwaan sistem padu di Godam adalah tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali ya. Di sini menurut kenyataan pengalaman data utama padu, maklumat ini adalah tidak benar. Orang ramai dinasihatkan untuk menghentikan penyebaran maklumat yang tidak sahih tersebut. Padu tidak akan kompromi keselamatan data rakyat. Sekiranya anda mempunyai maklumat yang mengenai berita tidak tentu, boleh salurkan kepada sebenarnya.my lah. Tapi yang di sini kami mau kongsikan sebenarnya yang di Godam itu adalah tidak benar. Tidak benar. Nanti tiba-tiba kita share kan terkejut orang. Padu di Godam, bagaimana maklumat saya? Palsu. Ini akan mengakibatkan panik lah kepada masyarakat di luar sana. Kerana masyarakat kerajaan terutamanya ingin memastikan bahawa sistem padu ini dapat digunakan sebaiknya dan masyarakat yakin dan percaya bahawa sistem ini akan membantu untuk mengagihkan bantuan, subsidi ataupun insentif kepada rakyat secara bersasar dan juga tepat. Kemudian ada lagi berita palsu yang kita ingin hebahkan kepada masyarakat. Bukan bersempenat lah, ini berkenaan dengan bantuan sumbangan tunai ramah STR 2024. Sebenarnya bantuan ini boleh kamu periksa di www.bantuantunai.hasil.gov.my. Tetapi baru-baru ini banyak masyarakat yang komen, yang juga ada yang DM kita kasih tahu, tolong kongsikan link kepada laman bantuan yang sebenar. Sebab ada yang tertipu, diorang klik tu link tetapi dia suruh masukkan maklumat peribadi seperti nombor IC dan nama, tetapi itu bukan maklumat bantuan STR. Jadi ini adalah satu teknik ataupun modus operandi yang digunakan oleh scammer di luar sana untuk mengambil data kamu dan kemudian ada akses kepada kamu punya nombor akaun. Terkadang tindakan ini ada juga kepincangan daripada kita sendirilah. Kadang-kadang kita reka, terlalai, kita tidak berhati-hati dan kita klik tu laman page
sedangkan dia bukan page yang betul. Kena cek dulu Kena cek sebelum layari. klik. Sebab once kamu sudah klik dan kamu terjebak dengan skema, mungkin agak sukar untuk kembali. Macam baru-baru ini cikgu pension jutaan ringgit hilang, pesara ada simpanan jutaan ringgit hilang gara-gara tertekan tu link, bukan link inilah, link lain tetapi juga skema. Menyambut panggilan skema. Jadi kita sebenarnya coba untuk membantu masyarakat supaya lebih sedar, supaya sama-sama kita membantras, mencegah daripada menjadi mangsa skema. Lagi-lagi kita 2 hari, maksud saya 2 hari lagi kita akan 2 hari dapat lagi insentif bayaran bantuan, awal. Bantuan daripada kerajaan untuk penjawat awam yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bantuan ini akan dimasukkan di dalam akaun penjawat awam lusa 23 hari bulan ini. Pastikan selepas anda menerima ni bantuan, gunakan sebaiknya, jangan berbelanja secara membabi buta, orang bilang, sambil lewat. Pastikan ada simpanan untuk masa depan. Yang penting, hati-hati dengan skema. Masa ini skema tahu, 2000 sudah masuk. Jutaan rakyat Malaysia telah menerima duit. Jadi ini masanya diorang beraksi. Untuk memastikan anda tidak mengangkat panggilan daripada skema-skema ini, yang pertama pasanglah ataupun install aplikasi scam yang telefon tu kan? Ya, Truecaller. Truecaller aplikasi itu akan membantu. Whoscall pun ada lagi sekarang. Whoscall pun ada. Kalau scammer call, dia akan kasih tahu terus, oh ni scammer, dan phone kamu akan jadi merah. Begitulah, nanti senang untuk ibu bapa kamu mungkin. Kamu tahu kalau orang call tiba-tiba keluar merah, jangan diangkat. Itulah nombor yang tidak dikenali itu. Ada soalan daripada bantuan tu kena cukai kan, Min? Apa? Kena cukai. Bantuan yang mana? Bantuan anu? 2,000. Itu kita akan dapatkan maklumat lanjut. Betul? Tidak pasti, jangan kongsi. Kalau tidak tahu, kasih tahu tidak tahu. Itulah. Mungkin itu saja kita punya perkongsian pada hari ini kan? Ya, itu perkongsian kita akan dapat kami kongsikan kepada anda. Tapi yang penting, yang paling kita utamakan ini program yang akan berlangsung pada 24 sampai 28 hari bulan Februari ini, iaitu Festival Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah 2024 yang akan berlangsung di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah di Kampung Lok Batik Tuaran. Sama-sama kita untuk hadir dan memeriahkan festival ini yang berlangsung selama 4 hari, bermula jam 9 pagi, seawal jam 9 pagi sehinggalah 10 malam. Pertandingan antaranya pertandingan bertitik, soromas dan juga pertandingan ratus rempah yang akan kemuncaknya yang akan menjadi salah satu platform untuk membudayakan, mengetengahkan, memperjuangkan dan juga menyebarluaskan maklumat berkenaan dengan adat tradisi etnik yang berada di Sabah, khususnya untuk Bajau Sama. Okey, jumpa anda pada minggu hadapan lagi. Jumpa anda pada minggu hadapan setiap hari Rabu jam 3 petang hanya di TikTok Jabatan Penerangan Sabah. Bye-bye.